Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Dia, dapat lagi kita sambung pembacaan kitab yang seterusnya. Cuma kitab Kashfun Niqab tu kita rehat sekejap. Sambung jilid 3 akan datang selepas khatam satu kitab Risalah Al-Mahid. Jadi kitab kita ni ialah satu risalah. Jadi risalah ni makna tak banyak lah, dia beberapa helaian kertas sahaja. Dan kitab kita ni boleh kata lebih kurang 6 muka surat. Kalau 2 muka surat, tolak 8, tolak 2, 6 lah. Dan risalah ini berkaitan dengan haid sahaja, tak ada istihadah. Jadi kita fokus kepada haid sahajalah. Sebab perbahasan berkaitan dengan darah ni, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dia kata ini di antara bab yang paling payah dalam fiqh. Alasan kata payah itu kerana para ulama banyak buat silap. Menurut dia silap lah. Jawapan terhadap masalah-masalah tertentu tersilap faham, tersilap kaedah dan sebagainya. Dan dalam bab haid pula terbahagi pada 3. Pertamanya haid, kedua istihadah, yang ketiga bab mutahayyirah. Jadi bab yang paling payah antara 3 ni mutahayyirah. Sehingga kan ada satu kitab khusus berkaitan mutahayyirah, 500 muka surat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dan Imam Nawawi meringkaskan 500 muka surat tu kepada kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan kita dah baca lah Syarah Al-Muhadzab ni 38 majlis, tak masuk lagi bab haid. Tu baru CP-CP. Tak masuk lagi bab haid, tu akan datang lah, sambung tiap pagi tu. Dan kitab kita ni tak sentuh langsung bab haid. Jadi kalau orang nak buat daurah ke ataupun pengajian tentang darah wanita ni secara ekspres, maka dia perlu seyogianya buat 3 kali sepatutnya, supaya tak ketinggalan. Biasa kalau orang buat daurah haid ataupun darah fik wanita ni, awal-awal tu bab haid disentuh lah, mari bab istihadah dia main celuk-celuk sikit. Mutahayyirah, Assalamualaikum akan datang pula. Tu istihadah pun tak lengkap lah dia bahas tu. Itulah daurah tu. Jadi kalau nak daurah tu, moleknya kalau jemput orang lain tu, dia tu 3 kali lah, ataupun dia panggil 3 tajuk utama. Sekarang kita nak daurah istihadah apa? Istihadah yang bukan mutahayyirah. Jadi tumpu pada 4 tu ya. Kalau mutahayyirah 3 tu saja. Kalau haid saja. Jadi sekarang ni kitab ni kaitan dengan haid. Jadi bab haid
bab haid walaupun kita khususkan bab haid, boleh jadi orang tak faham juga. Sebab haid ni payah. Bukan payah, dia macam matematik ya haid ni. Kalau mari istihadah baru macam matematik tambahan. Dia lagi kepala otak jadi gila. Tapi di akhir risalah ini, walaupun dia tak sentuh istihadah tu, nanti kita sentuh sikit lah. Tapi sentuh tu untuk amal sahaja, bukan untuk aling. Kalau untuk aling, pandangan muktamad, tu kena detail lah. Ni sekadar orang panggil orang awam nak beramal, nak semayang, nak puasa, ambil lah muqabil muktamad. Tu pun tak apa dah. Jadi kalau nak muktamad sungguh, tambi apa semua tu, tu detail lah, kena kitab lain pula. Jadi kitab ni pasal haid sahaja. Jadi kitab ni dia kata nukil daripada kitab-kitab Asy-Syafi'iyah. Pengarang kitab kita pun, pengarang kitab ni pun kita tak kenal juga, hidup ke dak, Allah A'lam. Kandungan kitab ni dia hanya nukil sahaja ibarat kitab. Daripada Al-Manhajul Qawim, Hasyiah Bajuri dan sebagainya, hanya nukil. Tak ada langsung kataan dia. Jadi bila nukil, kita pun buatlah ta'liq sikit. Ta'liq untuk diri sendiri lah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata dia ke surat 2, Risalatul Mahidhi fi bayani ma yata'allaqu bil haidhi. Risalatu khabar mubtada mahdhuf, taqdiruhu hadhihi. Hadhihi risalatu al-mahidhi. Al-mahidhi mudhafun ilaih. Al-Mahid dalam kitab Imam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi rahimahullah nukil pandangan Imam Al-Mawardi rahimahullah. Al-Mahid ni maksud apa? Khilaf 3 pandangan. Al-Mahid makna yang pertama, ada yang kata makanul haid, tempat haid, iaitu farash. Pandangan kedua kata Al-Mahid itu ialah zamanul haid, waktu haid. Pandangan ketiga, Al-Mahid itu ialah haid itu sendiri. Jadi nama kitab kita ni pun ada konsep as-saj'u lah. Mahid bil haid. Belakang-belakang tu. Fi bayani, bayani jar majrur, ma mudhafu ilaih, yata'allaku silah ma mausuliyah. Ma yata'allaku dhamir mustatir fa'il, kembali kepada ma. Yata'allaku ta'alluq ba, berkait bil haidhi, pada menyatakan barang. Risalah mahid, risalah berkaitan haid. Fi bayani, pada menyatakan akan barang. Ma yata'allaku, barang yang berkait ia barang bil haidhi, dengan haid, darah haid tu. Jadi darah haid tu nama banyak. Antaranya haid, antaranya mahid, ad-dhahku dan sebagainya. Nanti akan disentuh. Naqalaha ay naqala hadhihi risalata. Maf'ulun bih. Naqala fa'il dhamir mustatir fa'il, kembali kepada bukan silap, asy-syaikhu lagi fa'il dia. Jadi fa'il dia depanlah asy-syaikhu tu. Wa jama'aha, atah pada naqalaha ay jama'a hadhihi risalata minal kutubi asy-syafi'iyyati. Al-kutubi jar majrur, asy-syafi'iyyati sifat, ay al-mansubati ila syafi'i. Jadi kitab-kitab yang dirujuk hanya kitab mazhab Syafi'i sahaja, tak ada mazhab lain. Asy-syahirati, sifat kutub yang kedua, yang masyhur ia kutub Syafi'iyah. Al-mu'tabarati, sifat ketiga, kitab-kitab yang mu'tabar, iaitu yang diguna pakai oleh ulama dalam merujuk hukum. Tu mu'tabar. Siapa kumpul, siapa nukil? Asy-Syaikhu Ahmad Syarif Al-Majwa. Kalau zahirnya tak ada ya, Al-Majwa lah bacanya. Kalau ada ya, Al-Majwi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang bernama Ar-Rahman, ataupun terjemah Jawi, Tuhan yang Maha Boros. Jadi Syekh Wan Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, Ar-Rahman, Maha Pemurah tu makna boros. Boros apa? Beri belaka pada orang kafir, pada orang mukmin. Bismi jar majrur lah, ba harah jar,
asli. Allah mudhafun ilaih, Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat kedua. Jadi Ar-Rahman merujuk kepada Al-Mun'imu bijalailin ni'am, Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Ar-Rahim Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am, Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang halus-halus. Kalau kitab Sirajul Huda dia sebut nikmat yang seni-seni. Ar-Rahim khusus kepada orang mukmin, Ar-Rahman umum kepada sekalian makhluk. Jadi dengan sifat Ar-Rahim kita dapat melihat Allah, kita dapat masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa orang syarah ikut kitab. Kalau kitab tu kitab akidah, dia akan bahas akidah. Kitab tu balaghah, dia akan bahas balaghah. Kitab tu kalau nahu, bahas nahu. Contoh dalam syarah Al-Kafrawi, dia bahas Bismillah ni ada 9 wajah baca. Satu saja yang iktibar dalam qiraat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim sekarang ni dalam bab haid. Jadi ada kaitan tak perbahasan Bismillahirrahmanirrahim dengan haid? Adalah, iaitu boleh ke tak orang haid baca Bismillah? Jadi orang haid baca Bismillahirrahmanirrahim boleh, tak ada masalah. Janji dengan syarat tak qasak Quran. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim tu dalam hati, ni bukan Quran ni. Ni zikir. Boleh Ataupun mutlak, tak niat apa boleh, tapi tak dapat pahala. Kalau niat zikir dapat pahala zikir. Kalau niat baca Quran dapat pahala baca Quran. Orang kaedah dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qari, tiap-tiap orang junub dan orang yang berhaid dan bernifas, kalau baca Quran mesti kena qasak. Kalau qasak Quran akan jadi Quran. Kalau qasak zikir akan jadi zikir. Tapi selain daripada orang berjunub, selain daripada orang haid, selain daripada orang nifas, kalau tak niat qasak Quran pun jadi Quran. Tu dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib. Jadi apa kaitan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim ketika haid ni? Samalah. Bila kata haid, hukumnya sama juga seperti nifas. Seperti mana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Al-haidu An-nifasu kal-haidi, hukmun nifasi ka hukmil haidi. Hukum orang nipah tu sama macam hukum orang perempuan haid. Jadi apa-apa yang haram ke atas orang haid, itulah juga haram ke atas orang nifas. Tapi tak mestinya orang yang berjunub, tak mestinya benda yang haram ke atas orang haid haram juga ke atas orang junub. Kerana larangan dia lebih besar daripada junub. Sebab tu dia panggil setengah kitab hadas besar, hadas pertengahan, hadas kecil. Hadas pertengahan tu hak junub, hadas besar tu nifas haid. Hadas kecil tu yang wudu tu lah, batal kecil berak tu. Tu. Kemudian kata muallif rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahi ay alhamdu mustahiqqun lillahi. Alhamdu mubtada', khabar mahzuf taqdiruhu mustahiqqun, boleh mukhtassun, boleh mana-mana lah. Lillahi bagi Allah, jar majrur. Jadi musannif start dengan bismillah dan alhamdulillah kerana ada ulama begitu. Satu, dan kerana pertamanya memang beramal dengan hadis lah, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au fahuwa abtar au fahuwa ajzam. Ada 3 riwayat. Sama juga alhamdulillah pun. Bismillah dia panggil ibtidak hakiki, alhamdulillah ibtidak idafi. Tidak hakiki maksudnya sebelum bismillah tak ada benda lain. Alhamdulillah ibtidak idafi, maksud idafi sebelumnya boleh ada sesuatu, sebelumnya boleh tak ada sesuatu. Alladhi sifat lillah, alladhi katabal mahidha. Kataba fi'il silah alladhi, alladhi isim mausul. Kataba dhamir mustatir fa'il, huwa kembali kepada alladhi, merujuk kepada Allah yang telah menetap ia Allah. Al-mahidha ay al-haidha, kita panggil, ambil pandangan makna al-mahid bi makna al-haid, itu pandangan mu'tamad kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Kataba ta'alluq ala banati adamah. Ala banati jar majrur, adama mudhafun ilaih. Adama mamnu' minas sarf. Maka dibaca adama. Alaihi salamu, as-salamu mubtada, alaihi ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam, taqdiruhu sabitun, alaihi ay ala adam. Ni panggil jumlah du'aiyah. Maknan khabariyah lafzan. Ay Allahumma sallim alaih. Tu. Wassalatu. Ni dia panggil bara'atul istihla. Ni berkaitan dengan haid ni. Dia sebut katabal mahidha ala banati Adam. Mana bara'atul istihla, kita ni belum masuk lagi, kita faham kata dia nak bahas bab haid. Kemudian dia kata ala banati Adam. Maknanya bani tak kena. Tu. Bani tak kena. Jadi kalau siapa-siapa kata lelaki haid, gila kawan tu. Tu. Ataupun khunsa boleh haid, boleh. Dia ada perbahasan khusus dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala. Ada syarat lah, kena ada syarat dia kalau nak kata haid. Mestilah berfungsi lah benda tu. Ataupun dia ada dua farah, boleh juga. Ada juga takdir, dia panggil fiqh iftiradi, teka-teki, andaian-andaian, boleh ke tak? Haid kalau dia ada dua farah, keluar salah satu, tu panjang lah tu, tak payah bahas nak bagi buka ya, buka minda. Wassalatu wassalamu, mubtada, wassalamu ataf as-salah, waw pada as-salah, al-istinaf. Dia al-istinaf ada dua, al-istinafun nahwi, al-istinafu al-bayani. Kalau al-bayani maksudnya sebelum waw tu ada soalan. Jadi kita buat sini al-istinafun nahwi, tak ada soalan. Semata-mata start. Tu dalam Hasyiah Al-Ashmawi Al-Jurumiyah ada sebut. Wassalamu ataf as-salah. Salat dan salam tu ala ay nazilani, turun kedua-duanya, tu khabar dia. Wassalah sini yakni minallah rahmah, daripada Allah rahmat, daripada malaikat istighfar, daripada makhluk biasa selain malaikat doa. Ada ulama yang mensekalikan malaikat dengan selain malaikat samalah, iaitu doa, kerana istighfar tu fa'il sudasi talabul maghfirah, talab juga, doa lah juga tu. Tu. Ala sayyidina, sayyidi jar majrur wa huwa mudhaf, na mudhafun ilaih, Muhammadin badal. Ala sayyidina, atas penghulu kami, siapa? Muhammadin, ialah Nabi Muhammad. Khairil anami, sebaik-baik makhluk. Khairil anami, sebaik-baik makhluk. Jadi dia panggil as-saj'u. Saja'lah. Alhamdulillahilladzi katabal mahidha ala banati Adama alaihi salam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-ghararatil kiram. Alih mim belaka. Wa ala atah pada ala sayyidina ay wassalatu wassalamu ala alihi ay nazilani ala alihi ali Muhammadin. Turun kedua-dua juga rahmat Allah dan sejahtera Allah. Sejahtera Allah kepada Nabi, sejahtera untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berasa aman, tak gelisah tentang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alihi. Jadi alihi keluarga Nabi kalau umum macam ni, maka pergi kepada fi maqamid du'a, ai kullu mu'minin walau asiyan, setiap orang mukmin walaupun maksiat. Tu. Atah lagi wasahbihi wasahbi Muhammadin, dan sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad, al-ghararati aish syarifi. Al-ghararah aish syarif, asy-syarif, mulia. Al-kirami, mulia juga. Tu. Habis. Sedikit saja dia punya khutbah dia. Tu dia panggil khutbah kita. Dia ada dua, khutbah ilmu, khutbah kita. Khutbah ilmu dia tak bawa masuk, dia hanya bawa masuk khutbah kita. Okey. Amma ba'du, itu faslul khitab. Orang pertama yang faslul khitab khilaf banyak. Ada kata 6-7 orang.
Nabi SAW diberikan faslul khitab. Kita baca dah, kita Atiyatur Rahman tu. Fahadhihi amma ba'du, ay ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Bak tu baca ba'du bukan ba'da, kerana dia hazaf mudhaf ilaih dan diqasakkan mudhaf ilaih, maka dia baca ba'du, ay ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalami. Fahadhihi, fa jawab amma, hadhihi ibaratun muqtasabatun ay ma'khudhatun. Hadhihi mubtada, ibaratun khabar. Ibaratun tu jamak lah, jamak muannas salim. Ibaratun, ibaratani, ibaratun. Khabar bagi hadhihi. Hadhihi ni isim isyarah, dia tuju pada musyar ilaih kepada mana? Kena tengok. Kalau dia buat isidah, dia panggil isim isyarah ni hakiki, tunjuk benda yang sudah ditulis, hissi. Kalau tak tulis lagi, dia hanya tulis khutbah kita, lepas tu kata hadhihi ai fi dhihni tu, merujuk pada fi dhihni tu, dia panggil isim isyarah majaz. Tu ibaratun muqtasabatun, sifat ibaratun yang ai ma'khudhatun, yang diambil akan ibarat tu, diambil ibarat-ibarat tu, diambil minal kutubi, ta'alluq min pada muktasabah, diambil minal kutubi daripada kitab-kitab. Al-kutubi jamak taksir bagi kitab, al-kitabu, al-kitabani, al-kutubu. Asy-syafi'iyati, sifat al-kutubi ay al-mansubati ila syafi'i. Jadi al-kutub jamak taksir, kaedahnya kullu jam'in muannathun. Setiap jamak, yakni yang taksir ni muannath, dia macam muannath, maka sebab itu ada ta marbutah pada sifat dia, iaitu asy-syafi'iyah dan al-mu'tabarah. Al-mu'tabarati, sifat kedua yang dimu'tabarkan akan kutub. Noktah. Sammaituha, itu ada fa'il, maf'ul. Sammaituha ay sammaitu hadhihi ibaratin muktasabah tu. Balik ayat situ, mempernama oleh aku akan ibarat yang diambil tadi, akan maf'ul bih kedua, risalatal mahidi. Al-mahidi mudhaf ilaih, risalata maf'ul bih kedua wa huwa mudhaf. Ni dia panggil ta'alluq nafsah. Dia orang yang ikut maraton tu, yang dua kitab yang kita baca, Atiyatur Rahman dengan Dhiyaul Murid, dia guna ta'alluq ghairah. Ta'alluq ghairah dengan ba. Jadi sini tak ada ba, jadi dia panggil ta'alluq nafsah, dia sendiri yang mutaaddi, yang berta'alluq. Jadi sekarang ni ada dua maf'ul. Pertamanya ha, yang kedua risalata. Fi bayani ma yata'allaqu bil haidhi, pada menerangkan barang yata'allaqu yang berkait, ia barang berkait bil haidhi dengan haid. Tu Jadi kita dah syarah tadi dah, al-mahid itu ada khilaf, ada yang kata haid, ada yang kata zamanul haid, ada yang kata makanul haid. Okey, kita pandangan mu'tamad haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Jadi al-mahid tu apa? Dalam kitab tafsir Jalalain pun sama. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain pun sama, dia kata khilaf 3. Habis. Nafa'ana Allahu biha ay bihadhil ibaratil muqtasabati, ataupun hadhi biha ay birisalatil mahidi, boleh ayat 2. Nafa'ana, na tu maf'ulun bih, Allahu fa'il, biha ay birisalatil mahid, ataupun biha ay bihadhil ibaratil muqtasabati. Mudah-mudahan ni khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, du'aiyah maknan. Mudah-mudahan memberi manfaat akan kami oleh Allah dengan risalah ni. Memberi manfaat kama, seperti mana, nafa'a bi usuliha ay nafa'allahu bi usuliha bi usuli hadhihi risalati, seperti mana telah memberi manfaat ya Allah dengan usulnya, usul ini risalah. Usul tu apa? Kitab-kitab asal kutub Syafi'iyah yang dinukil dalam kitab ni. Tu usul dia.
Jadi kitab-kitab mazhab Syafi'i yang dia nukil-nukil, contoh Hasyiah Bajuri, Hasyiah Fathul Wahhab, tu semua telah dimanfaatkan oleh Allah, telah memanfaatkan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat Islam. Begitu juga dia harap kitab ni dibaca juga, diberi manfaat juga. Jadi dapat pahala musoneh kita baca kitab ni. Tu kitab ni saya tengok di Indonesia ada baca, di Malaysia tak tahu. Tu di Indonesia ada baca, orang perempuan baca, orang lelaki. Orang yang baru masuk pesantren dia baca hak ni, dia buat jadual, siap tulis whiteboard panjang. Tu kita whiteboard ni sudah tu dia buat panjang, dia tulis 1 2 3 tu dia. Habis selesai dah kitab punya, selepas faslul khitab tu masuk isi. Qala ta'ala, qala Allah Ta'ala, telah berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, wa yas'alunaka, dan bertanyalah oleh mereka itu akan dikau Muhammad. Yas'aluna itu fa'il lah. Jadi siapa fa'il dia? Hum. Waw tu lah. Waw tu biasa i'rab fa'il, wawul jamaah, ka mudhafu ilaih, maf'ulun bih. Anil mahidi yas'aluna ta'alu'an, tentang apa dia tanya? Anil mahidi. Mahidi ni lah yang khilaf, haid ke, zamanul haid ke, makanul haid. Tapi kuatnya kot haid sebab qarinah ayat selepasnya. Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, huwa, bermula dia al-mahid. Itu mubtada, adha, kotor ia. Tu yas'alunaka 'anil mahid, 1 poin. Qul huwa adha, poin kedua. Qul huwa adha. Jadi ni dalil yang cukup melengkapi kepada semua benda. Contoh, dia dah berhenti haid, lepas tu dia kata, bukan, contoh dia mari darah. Mari darah, keluar darah, turun darah. Kalau bahasa kitab Jawi lama, turun darah. Ni kitab Jawi tentang haid. Orang Perak, Tok Imam Perak, Masjid Ubudiyah, Bukit Candang Perak. Dia punya bahasa turun darah. Turun darah. Jadi kalau turun darah ataupun keluar darah, contoh pukul 9 malam keluar, 9 pagi lah, 9 pagi keluar, 10 keluar, 11 keluar, 12 berhenti. Lepas tu dia pun kata, saya nak tunggu 24 jam. Tak boleh, sebab azab tu tak ada. Kotoran tu tak ada dah. Kenapa? Kena tunggu. Allah Ta'ala suruh Al-Quran, qul huwa adha, tu kotor. Sebab tu tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh jimat sebagainya. Sebab dia kotor. Bila haid tak ada, kotor tak ada. Bila kotor tak ada, suci zahir dia. Tu fa'tazilun nisa'a fil mahid. Fa'tazilu, maka hendak jauhilah oleh kalian wahai suami, maf'ulun bih, an-nisa'a, akan isteri-isteri, fil mahidi, pada ketika haid. Hak ni fil mahid sini memang ittifaq makna haid. Yang nombor 1 tadi saja khilaf 3 pandangan. Hak yang kedua ni memang ittifaq makna haid. Ni yang ketiga, fa'tazilun nisa' fil mahid, poin ketiga. Bini haid tak boleh jimat. Tu bini haid boleh sentuh ke tak, pusat ke lutut, tu akan datang. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Tu poin keempat. Wala, dan tidak boleh, ataupun janganlah mendekati oleh kamu akan isteri-isteri kamu. Tu fa'il maf'ul. Hatta sehinggalah yatahurna. Yatahurna ni dia panggil mughayya kalau dalam nahwu. Mughayya ni mana benda yang dihinggakan. Jadi yatahurna, adakah termasuk mughayya ataupun tidak? Di sini tak termasuk mughayya lah. Makna kamu jangan dekat dengan isteri sehingga suci. Makna suci baru boleh dekat dengan isteri. Kalau tak suci tak boleh. Tu maksud dia tak termasuk mughayya, tak termasuk yathurna. Kalau termasuk yathurna, maksud dia jangan kamu dekati isteri kamu walaupun suci sekalipun, tak boleh. Tu kalau termasuk mughayya. Macam contoh orang kata akalu as-samaka
hatta ra'siha. Contoh, aku makan akar ikan sehingga kepalanya. Sehingga kepala tu maksudnya makan kepala ke tak? Tu. Jadi kalau maksud dia termasuk mughayyar, makna masuk sekali makan kepala-kepala. Kalau tak makan kepala, makan selain kepala. Tu. Tu dalam Hasyiah Bajuri ada bahas juga. Ala Fathil Qarib. Apa benda pula ni? Okey. Okey, 1, 2, 3, 4 habis. Ni yang kelima. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ni yang kelima. Fa idza, maka apabila tatahharna, suci oleh mereka itu perempuan, fa'tuhunna, maka jawab idza, maka datangilah oleh engkau akan isteri-isteri engkau, min haitsu, daripada sudut mana-mana, amarakumullah, kum maf'ulun bih, Allahu fa'il, daripada barang yang telah menyuruh oleh Allah Ta'ala akan kalian suami-suami. Apa dia? Marilah nak sentuh kau, nak setubuh kau, apa-apa sila. Tu. Dan yang terakhir, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Inna litaukid, Allah isim inna, yuhibbu khabar inna. At-tawwabina maf'ul bih, yuhibbu fa'il dia Allah, dhamir mustatir huwa kembali pada Allah, wa yuhibbu atah pada yuhibbu, al-mutatahhirina maf'ul bih yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu menyukai ya Allah akan orang-orang yang bertaubat, dan menyukai ya Allah akan orang-orang yang suci. Tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 checkpoint. Tu. Jadi wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau orang tanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang haid. Makna kalau orang tanya kita tentang haid, boleh jawab Jangan senyap. Kalau kita tak boleh jawab, jangan jawab. Kalau boleh jawab, jawab Tambah kalau tu isteri kita atau anak-anak kita. Hak tu bukan takat nak tak mau, memang wajib. Tu. Kalau dia mampu jawab. Kalau tak mampu jawab, barulah dia pergi tanya orang lain. Sekali akan datanglah, kena tanya siapa apa semua. Al-Baqarah, suratul Baqarah. Ulama khilaf, boleh tak sebut Baqarah saja atau kena tambah surah? Pandangan yang lebih ihtiyat, tambah suratul Baqarah, bukan Al-Baqarah semata-mata. Ayat 222. 222. Ayat ni saja dalam Quran berkaitan haid, lain semua hadis. Tu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu fa'il qala, salla Allahu fa'il salla, alaihi ala an-nabi, wa sallama ataf salla, ay Allahumma salli wa sallim alaihi. Okey. Hadha syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Hadha yang madhkur, al-madhkur, takdir musyar ilah yang tersebutlah, itu khabar. Syai'un, sesuatu, sifat bagi syai'un. Katabahu Allahu, kerana atas kaedah al-jumlatu ba'dan nakirati sifatun. Jumlah selepas nakirahnya syai'un, maka i'rab sifat. Katabahu Allahu merujuk pada syai' yang telah menulis ia akan syai' oleh Allah. Kataba ta'alu ala, tulis tertentu, menentu, ala banati Adam, atas anak-anak perempuan cucu Adam. Adam. Mana telah tetap dah, memang ni lah takdir orang perempuan akan kena. Tak ada dah benda lain. Orang lelaki tak akan kena sampai bila-bila. Rawahul Bukhari wa Muslimun, ay rawa hadzal haditha al-Bukhari fa'il wa Muslimun ataf al-Bukhari. Selesai. Habis tu dalil. Dua dalil dia bawa. Satu Al-Quran, satu hadis. Nak mengatakan haid berlaku kepada orang perempuan. Tu saja. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, yajibu 'alan nisa'i. Yajibu 'alan nisa'i, wajib ia atas para perempuan. Para perempuan mana? Ayil mukallafat lah. Mukallaf
Orang telah balik, orang telah berakal sampai Islam pada dia. Sempurna panca indera pendengaran atau penglihatan atau kedua-duanya. Okey, tu an-nisa yajibu ala. Boleh takdir dia punya maf'ul mutlaq ai wujuban ainiyan. Atas akan sebagai wajib yang bangsa ain, yakni wajib fardu ain. Ay yata'allamna. An masdariyah ta'wil masdar fa'il yajibu. Ay yata'allama yata'allamu ta'allumuhunna. Ta'allama yata'allamu ta'alluman ta'allumuhunna. Tu ta'wil masdar fa'il yajibu. Ay yajibu ta'allumuhunna ataupun yajibu 'alan nisa'i ta'allumuhunna. Bahawa belajar ia perempuan. Belajar apa? Maf'ulun bih, ma barang, ma mausudiyah. Yahtajna yang berhajat oleh mereka itu an-nisa ilaihi kepadanya nyoma. Kepadanya nyoma. Habis. Apa ma tu? Min. Min tu bayan bagi ma, sebab ma tu umum. Kena terang sikit lah weh. Min hadzal babi. Bukan babi Min hadzal babi ay min ahkamil haidhi wal istihadati wan nifasi. Jadi min hadzal babi ay min ahkamil haidhi wal istihadati wan nifasi. Iaitu daripada segala hukum-hukum haid, istihadah dan nifas. Dia wajib tahu. Dia seorang perempuan. Ni tak kait lagi kalau dah nikah ke apa, tak. Ni semata-mata itlak perempuan, memang wajiblah dia tu belajar hukum-hukum haid, belajar hukum-hukum istihadah, belajar hukum-hukum nifas. Sebab apa gitu? Sebab ini tiga hukum ni tertentu pada perempuan. Maka bila tertentu pada perempuan dan ada kaitan dengan sembahyang, puasa, tawaf, jimak dan sebagainya, wajib fardu ain. Bukannya fardu kifayah lagi. Jadi dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ala Al-Manhajil Qawim disebutkan bahawasanya istihadah ni bab payah, maka jangan ambil ringan. Fala yajuzu an tatahawana bidzalika. Janganlah ambil ringan tentang bab haid ataupun istihadah tadi. Sebab dia berkaitan dengan ibadat. Jadi dikata begitu seolah-olah perempuan banyak yang ambil rendah, pandang remeh terhadap terhadap hukum darah dia, sehingga kan tak tahu mana haid mana istihadah. Sehingga ada lagi yang masih i'tiqad bahwasanya apabila keluar darah haid saja. Kalau setahun keluar darah, setahunlah haid. Tak betul lah. Tu jahil. Tak betul. Kata muallif rahimahullahu taala, hadzal babi. Min hadza jar majrur, al babi badal bagi hadza. Ka ghairihi. Ka ghairi hadzal babi. Ay mimma wajaba 'alal mukallafi min al umurid diniyati. Tu ka ghairihi. Ka ghairihi ay mimma wajaba, daripada barang yang wajaba, yang wajib, alal mukallafi, atas mukallaf, minal umurid diniyati, daripada perkara-perkara agama. Jadi saya tulis tobik tepi ni, saya bagi saya baca tobik sekali ni, biar lambat tak apa, asal selamat. Tu mimma wajaba alal mukallafi minal umuri diniyah. Habis. Apa dia yang mukallaf daripada perkara-perkara agama? Mayang puasa. Mayang puasa wajib belajar. Bila nak sembahyang, bila nak puasa. Wajib zakat, bila nak bayar zakat. Wajib belajar haji umrah, bila nak haji umrah. Tu ni. Jadi saya baca dobik apa kena salin. Biar lambat tak apa. Tu. Lambat-lambat faham sungguh. Ni nak cepat-cepat faham pun tak. Hari tanya kita lagi. Ini hek ke dom? Pelotang. Fa in kana zawjuha aliman. Dia panggil bang. Dia bubuh suami dulu lah. Ni suami ni. Siapa yang bergelar suami sekarang ni? Kita tak kahwin lagi, selamat lah. Fa in kana, maka jikalau adalah ia zawjuha, zawju isim kana, ha mudhafu ilaih.
Zaujuha zaujun nisa'i. Tu balik pada balik pada an-nisa. Jikalau adalah suaminya perempuan tu aliman khabar kana. Jikalau suami dia alim, jawain lazimahu ta'limuha. Wajib akan dia akan zaujuha tu ta'limuha ta'limun nisa. Ta'limu tu fa'il, ha mudhafu ilaih, hu tu maf'ulun bih, lazimahu. Wajib belajar, wajib mengajar. Ta'lim, allama yu'allimu ta'liman. Tu. Jadi bila dia kata zaujuha, masuk sekali lah sayyiduha. Jadi bila kata fa in kana zaujuha ai wa sayyiduha, begitu jugalah penghulu bagi hamba perempuan. Jadi penghulu zaman dulu bagi hamba perempuan, dia pun wajib mengajar hamba perempuan. Tu. Fa in kana zaujuha aliman. Aliman ni ai aliman bima yahtajna ilaihi. Alimnya suami ni terhadap ma yahtajna ilaihi, apa yang berhajat oleh para perempuan kepada dia. Wa illam yakun aliman kabiran. Noktah. Wa illam yakun, walaupun suami tadi lam yakun aliman kabiran, walaupun dia bukan alim besar, dia bukan ulama besar, tak perlu, tak syarat ulama besar baru lepas fardu ain jenuh lagu tu semua jadi ulama, tak jadi doktor. Jadi maksud dia, walaupun inilah kitab Hasyiah Tarmasi yang tobik ni, Hasyiah Tarmasi, sebab dia ambil pada Al-Minhajul Qawim. Dekat bawah tu dia tulis Al-Minhajul Qawim, dia ambil pada Minhajul Qawim. Tak syarat alim besar dah, cukup sekadar dia tu reti hukum hakam haid nifas istihadah, selesai. Selesai tanggungjawab dia. Tu. Wa illa ay wa illam yakun zaujuha aliman. Tu takdir dia, wa illa, dan jika tidak, ay wa illam yakun zaujuha aliman, jikalau tidak adalah suami perempuan itu alim, falaha ay fayajuzu laha al-khuruju. Falaha ay fayajuzu laha al-khuruju, maka haruslah baginya, bagi perempuan tu keluar. Ma lazimaha jatuh, la'alla as-sawab li ta'allumi ma lazimaha, jatuh li ta'allumi. Kita tengok kita Al-Minhajul Qawim. Falahal khuruju, maka harus keluar. Keluar kenapa? Li ta'allumi ma lazimaha, untuk belajar akan barang. Idhafat ta'allum pada ma, idhafat masdar pada maf'ul. Untuk belajar akan barang yang melazimi akan dia, akan perempuan tadi, yang wajib akan dia, ta'allumuhu, ta'allumu ma. Hu tu balik pada ma. Li ta'allumi ma lazimaha, ta'allumuhu, ta'allumu ma. Itu. Keluar tu sebab nak belajar benda yang memang wajib atas dia belajar. Kalau tak belajar, tak boleh. Ainan. Tu. Ainan tu, yakni benda, tadi, falahal khuruju li ta'allumi ma lazimaha ta'allumuhu ainan. Ay wujuban ainiyan. Belajar akan sebagai belajar yang wajib. Wajib fardu ain lah. Ainan. Bal yajibu, bahkan wajib ia. Bal yajibu, bahkan wajib ia al-khuruj. Dhamir mustatir huwa fa'il, kembali pada al-khuruj. Wajib keluar, bukan harus dah. Wajib, bahkan begitu. Bal idrab intiqali dia panggil. Dalam Hasyiah Ashmawi panggil al-idrab al-intiqali. Bahkan yajibu ay yajibul khuruju, bahkan wajib keluar. Wa yahrumu, dan haram ia oleh fa'il man'uha man'uz nisa, haramlah oleh menegah akan dia, akan perempuan. Man'uha idhafat masdar pada maf'ul, man'u fa'il yahrumu, menegah perempuan. Yang ni siapa menegah? Suamilah. Haram menegah apa? Ai minal khuruji lidzalika ta'allumi. Wa yahrumu man'uha ay minal khuruji lidzalika ta'allumi, menegah isteri tadi daripada keluar untuk belajar. Tu. Haram suami tegah. Jadi sekarang ni ada pengajian haid, jadi perempuan tak ada lah sini. Jadi contoh perempuan ni nak tengok live, suami larang, tak boleh
illa, melainkan, ayyas'ala, melainkan illa ni dengan makna lam yahrum, tak haram. Bila tak haram? Ayyas'ala az-zawju, bahawa bertanya ia suami. Suami tanya. Suami tanya siapa? Tanya ustaz lah. Jadi sekarang ni kalau perempuan itu sudah berkahwin, jangan dia tanya direct pada ustaz. Ni dia punya disiplin dia, tertib dia lah. Jadi tanya suami dulu. Suami tak tahu. Lepas tu suruh suami tanya, biar ada tanggungjawab. Ni dia tanya. Suami tak tahu, tahu jimak habis cerita. Tanya suami dulu. Suami tak tahu, baru suruh suami tanya orang. Tanya orang tu tak apa, tanya ustaz lah, orang yang tahu. Baru ada tanggungjawab. Perempuan yang bertunang, contohnya dengan lelaki, dia tak tahu, maka tanya tunang dia, nak bakal jadi suami ni. Dia pun tak tahu juga. Suruh tunang dia tu pergi tanya ustaz. Bukannya perempuan tu sendiri. Ni ada tunang dah, dia pergi tanya sendiri. Tunang tu reti ke dak hek ni pai? Dah hampir dia ni nak jadi suami tok laki akan datang ni selama-lamanya ni. Dia tahu dak hek ni pai istihadah ni. Yang minat sangat ke dia ni. Tak tahu dah, tak tahu, suruhlah dia ambil tahu. Kau redha tak apa suami aku jahil, asalkan aku suka dia pala otak. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yukhbiruha lah kalau atah ayyas'ala. Atah pada yas'ala boleh. Bahawa bertanya ia suami, wa yukhbiruha, dan mengkhabarlah ia suami akan Anisa tu, isteri tadi. Dia bagi tahu lah, dapat jawapan hukum dia haid. Haid lah, maka haram semayang, haram puasa. Wawul hal bagi dhamir mustatir yas'alu. Jumlah dia huwa, bermula dia, hal keadaan bermula dia suami, fiqatun, dapat dipercayai. Dapat dipercayai, fiqah. Mana dapat dipercayai bahawasanya dia akan tanya betul dengan ustaz tu. Boleh percayalah, bukan bohong. Tu. Ni kata nak tanya, tiba-tiba tak tanya, tak boleh. Tu. Ni dalam kitab Tuhfah ada satu lagi yang kata dia apa nama tu, kalau perempuan tu berhajat untuk keluar tanya, tapi dalam keadaan dalam masa yang sama dia takut kalau dia keluar daripada rumah, takut fitnah berlaku. Tu. Dan suami nak suruh tanya, dia tak siqah. Dia tak siqah, satu. Ini satu masalah. Pertama tadi, perempuan ni nak keluar, tapi dalam masa yang sama kalau dia keluar, dia takut berlaku fitnah atas dia. Orang rogol dia ke, dia ni terlalu cantik sehingga kan sehingga kan laki-laki ni jadi gila ke. Macam mana? Satu. Ataupun apa ni? Ataupun ataupun suami ni nak pergi tanya, tapi suami ni ada halangan untuk tanya. Ni kalau contoh ni zaman tak ada WhatsApp lah. Zaman ada WhatsApp tak ada halangan dah. Tadi hal pertama, perempuan berhajat untuk keluar, tiba-tiba dalam keadaan masa yang sama dia takut berlaku fitnah, satu. Yang keduanya, suami ni nak keluar tapi terhalang pula. Terhalang dengan sesuatu keuzuran. Maka dua masalah ini qadi di tempat dia itu mesti mewajibkan ke atas suami untuk buat salah satu daripada dua perkara. Pertama, suami kena keluar dengan isteri, pergi tanya. Sebab isteri nak keluar fitnah, jadi ada suami tak ada masalah. Satu. Ataupun suami yang tadi terhalang untuk tanya tu, dia pergi upah orang suruh tanya. Tu. Jadi dua masalah, dua solusi dalam kitab Tuhfatul Muhtaf. Pertama, perempuan berhajat nak tanya, tiba-tiba dalam masa yang sama dia takut berlaku fitnah atas dia. Satu. Ataupun suami nak pergi tanya untuk dia balik ngajar isteri dia, tiba-tiba ada halangan.
Maka dua masalah ini wajib qadi menyuruh suami teman isteri pergi tanya, ataupun wajib suami pi upah orang tanya. Ni zaman-zaman tak ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp, WhatsApp je lah. Tu. Habis, selesai. Walaysa laha khurujun. Khurujun isim laisa muakhar, laha ta'alluq suatu mahzuf, khabar laisa muqaddam. Laha ay lil mar'ah ataupun lin nisa. Dan tak boleh baginya, bagi perempuan isteri tu keluar ila majlisi zikrin, kepada majlis zikir. Maulid ke apa, tak boleh. Au ilmin atau zikrin, ay majlisi ilmin. Ilmin mana? Sifat ghairi wajibin, yang tak wajib lah. Yang tak wajib ainiyin sifat lagi. Yang tak wajib bangsa ain, bangsa fardu ain. Bahkan dia tu fardu kifayah. Contoh ilmu mantik. Tu. Dia nak pergi belajar ilmu mantik. Ilmu mantik fardu kifayah. Okey, tak habis lagi tu. Jadi tak boleh keluar illa biridahu, biridaz zauji. Melainkan dengan redha suami dia. Kalau suami redha, barulah boleh pergi majlis zikir, boleh pergi majlis ilmu yang tak wajib fardu ain. Kalau suami tak redha, suruh duduk rumah. Lepas tu dapat pahala dengar cakap suami. Tu. Jangan duk berasa rugi. Allah, suami kedekut piang. Tu dapat dosa. Tu. Tu tu. Jadi dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin ditambah ilat. Kenapa dengan kena keluar dengan izin suami? Taqdiman li haqqiz zauji, kerana mendahulukan hak suami. Hak suami apa dia? At-tamkinu, menyerahkan tubuh badan kepada suami. Suami nak ni nak tu. Tu taqdiman li haqqiz zauji. Lepas tu dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin dia kata lagi, kalau seorang perempuan tu nak hadir dalam majlis ilmu, untuk ambil faedah ilmu, hukum hakam yang bermanfaat untuk dia, tapi hukum hakam tu tak berhajat sekarang. Contohnya dia belajar bab haji umrah, tapi dia tak pergi haji umrah pun. Tu. Dia keluar untuk dapat ilmu berkenaan hukum hakam yang tak berkait dengan sekarang ni. Ataupun dia hadir untuk mendengar ceramah. Mana-mana ulama luar mari, dia nak pergi keluar untuk dengar ceramah ulama tu. Maka dia tetap tak boleh pergi melainkan dengan izin suami. Tu. Walaupun ilmu tersebut fardu ain, tapi fardu ain itu bukan haliyah, bukan sekarang, tapi akan datang. Contoh haji umrah. Haji umrah bila nak pergi? 10 tahun lagi, lambat lagi. Lepas tu dia nak keluar, wajib juga minta izin suami. Intaha I'anatul Talibin. Dalam kitab Hasyiah Ali Asy-Syubran Malisi ala Nihayatul Muhtaj dia tambah lagi. Begitu juga kalau isteri nak keluar ziarah kubur para aulia. Para wali-wali Allah Ta'ala. Nak ziarah kubur. Juga kena izin suami. Ala kulli hal, semuanya kalau nak keluar rumah, izin suami. Lesah. Tu ya. Sebab tu kalau perempuan nak nikah, fikir elok-elok, fikir masak-masak. Kalau berasa tak boleh dengar cakap orang, tak payah kahwin. Habis cerita. Intaha Al-Minhajul Qawim. Al-Minhajul Qawim, setengah nuskah Al-Manhajul Qawim. Safhah 30. Lesah. Jadi kalau sehari dapat semuka pun tak apa dah. Tak apa, kita baca lagi. Lambat lagi. Wa yakhruju minal farji. Ini dia ambil ibarat Fathul Qorib pula. Wa yakhruju minal farji, dan keluar ia minal farji, daripada farah. Minal farji jar majrur, fa'il thalathatu mudhafu ilaih dima'in. Keluarlah daripada farah itu 3 darah. 3 darah. Jadi farah di sini maksud dia ialah kubul lah. Kubul, ataupun dia panggil tariqun lil khuruj. Tariqun lil khuruj, jalan untuk keluar sesuatu. Tu adalah Hasyiah Bajuri. Tu. Yakhruju minal farji thalathatu dima'in, 3 darah, ai faqat saja. 3 darah ni. Dalam bab darah, 3 darah ni sahaja. Yang dibahaskan dalam bab fiqh ni.
Maka lagu mana kalau darah tu dipanggil sebagai darah yang mana? Darah yang keluar sebelum cukup 9 tahun. Darah yang keluar selepas menopause. Maka Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala sebut, dia panggil itu darah fasad, dan darah fasad masuk dalam bab istihadah. Tu. Kalau kitab besar lagi, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dia bezakan darah fasad dengan darah istihadah. Ada lagi pandangan ulama yang bezakan darah fasad, darah istihadah. Jadi yang bagi membezakan darah fasad dengan darah istihadah, darah fasad ialah darah yang keluar sebelum cukup umur 9 tahun, satu, dan darah yang keluar selepas umur menopause, dua. Tu dia panggil darah fasad. Ni atas pandangan yang kata keluar darah selepas menopause tu fasad lah. Kita tak bahas lagi. Pandangan Mu'tamad mazhab Syafi'i ialah tetap haid kalau cukup syarat. Andai kata dia menopause, contoh umur menopause 62 tahun. Kalau ada atas pandangan kata 62 tahun ataupun 65 tahun. Lepas tu baru dia keluar. 66 tahun dia keluar darah. Tiba-tiba keluar 12 jam. Dia panggil darah fasad. Darah fasad. Darah istihadah ialah darah yang mengiringi darah haid. Contoh keluar 17 hari. Yang ada tu haid, ada istihadah. Dia tak panggil fasad. Tu bagi yang membezakan. Ala kulli hal, fasad sama dengan istihadah dari sudut hukum. Tu. Tapi Imam Bajuri rahimahullahu ta'ala, kalau kita tengok kitab Hasyiah Al-Bajuri ala Fathil Qarib, dia kata darah yang keluar selepas daripada umur menopause istihadah. Bahkan dia kata itu pandangan yang asah. Jadi menurut pandangan Mu'tamad mazhab Syafi'i bukan begitu. Pandangan Mu'tamad mazhab Syafi'i ialah walaupun dia tempoh walaupun keluar darah tu selepas umur menopause, tapi kalau cukup syarat dia itu haid. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Tu. Imam Bajuri lagi sikit. Lepas tu nak amal hak mana? Ikut hang lah. Dua-dua tu pandangan kuat belaka dalam mazhab Syafi'i. Tu. Apa dia 3 darah tu? Badal. Damul haidi, darah haid. Darah haid tu haid lah. Darah haid lah. Darah haid. Lesa wan nifasi ataf al haidi. Darah nifas. Wal istihadati ataf al haidi. Darah istihadah. 3 ni. Dah fasad masuk istihadah. Tu. Maka tafsirnya kalau gini tu akan datanglah masalah-masalah tertentu ni, haid, ni nifas, ni istihadah. Maka dia pun terang haid. Fal haidu, maka bermula haid itu. Dia panggil fa tu apa nama? Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Dia bukan tafrih dia tu. Fasihah. Dia menghuraikan benda yang umum. Tadi sebutlah damul haidi wan nifas wal syadah. Maka dia bi satu-satu. Fa fasihah. Lagi pula apa tu? Apa tu panggil? Lupa dah. Lupa dah. Lagi pula susunan dia lafun wa nashrun murattab. Dia sebut haid, nifah, istihadah, kemudian dia mula perbahasan haid dulu. Tu dia panggil lafun wa nashrun murattab. Dia ikut perbahasan detail mengikut apa yang dia telah umumkan. Kalau dia kata damul haidi wan nifasi wal istihadati fan nifasu contohnya. Tu lafun wa nashrun musyawwash. Tu dalam balaghah. Huwa iyalah ad-damul khariju. Huwa tu dhamiru faslin. Al-haidu mubtada, ad-damu khabar, al-khariju sifat. Fal haidu bermula haid itu, maka bermula haid itu huwa iyalah. Yani ai syar'an. Dari sudut syarak ni.
Ai syara'an, dari sudut syarak. Yang nak bahas tentang syarak. Adapun tentang lughah, al-haidu huwa sayalanu lah. Lughah ialah haid itu ialah as-sayalan, mengalir. Seperti mana dalam bahasa Arab sebut hadal wadi, telah mengalirlah oleh wadi itu, air dalam wadi itu. Tu ai idza sala ma'uhu. Huwa damul khariju, ad-damu darah. Darah. Bila kata darah di sini dia panggil alif lam lil jinsi, masuk habis semua darah. Maka dia qaid sifat al-khariju, darah yang keluar. Kalau kita langkau ambil mata tu, min farjil mal'ati ala sabilis sihah. Itulah qaid yang kita keluarkan darah selain haid. Kalau ad-damu semata-mata, damu dua. Damul haid boleh, damul istihadah boleh, damun nifas boleh. Jadi ad-damu tu dia umum. Merangkumi tiga. Lepas tu dia qaid sifat al-khariju, yang keluar ia darah. Hak ni qaid yang pertama. Qaid yang pertama. Qaid yang pertama ni yakhruju, al-khariju. Al-khariju fi, dia tambah ini Fathul Qari ni. Kalau yang dalam kurungan tu matan Abi Syuja. Fi sinnil haidi, pada umur haid. Pada umur haid. Tu. Ni kalau dalam Hasyiah Bajuri dia kritik sikit lah ibarat Fathul Qari ni. Dia kata aulanya sebut fi tis'i sinina fa akthara. Gitu. Sebab apa? Sebab dia kata akan berlaku daur. Sebab apa daur? Sebab dia kata sinil haidi wa huwa, dan bermula dia sinul haid tis'u sinin. Sini lagi. Jadi ada berlaku daur antara ta'rif dan mu'arraf. Di situ ialah. Okey. Pada umur haid. Apa umur haid? Ni waw ni al-istinaful bayani. Seolah-olah orang tanya, ma huwa sinul haid? Apa tu darah haid? Apa itu tahun haid? Wa huwa, dan bermula dia sinul haid ialah tis'u sinina fa akthara. Tis'u sinina fa akthara, ay fa dhahaba al-adadu akthara min tis'i sinina. Itu takdir dia. Fa akthara, ay fa dhahaba al-adadu, maka berlakulah pada bilangan itu akthara, lebih banyak, min tis'i sinina, daripada 9 tahun. Yakni 9 tahun ke atas lah. Okey, sini yang ramai keliru. Bila ibarat sebut tis'u sinin, 9 tahun, maka dia pun akan kira 8 masuk 9. Tu ramai lah. Bila tengoklah kita, ada kitab sebut bukan tis'u sinin, istikmalu tis'i sinin. Hak tu betul. Kalau tis'i sinin semata-mata, berlaku kemuskilan. Sebab orang faham bila kata 9 tahun, 8 atau 9 lah. Tapi bila dia kata istikmalu tis'i sinin, sempurna 9 tahun. Ni ada benda. Tu. Saya kita guna whiteboard lah. Jadi haid ni banyak guna whiteboard. Kita baca habis dulu ibarat Fathul Qari. Lepas tu berhenti dah, tak apa, tak ada masalah. Kita main tentang tahunnya. Selusu tak apa. Min farjil mar'ati, keluar tu min farjil mar'ati, daripada farah orang perempuan. Kalau kita sebut ay min irqin fi aqsa rahimiha. Min irqin, daripada satu urat, fi aqsa rahimiha, pada pangkal rahimnya, pangkal rahim perempuan. Walau hamilan, walaupun hamil sekalipun, walaupun mengandung. Ini atas pandangan mu'tamad lah. Pandangan mu'tamad, pandangan asah mazhab Syafi'i, walaupun dia hamil, pandangan asah kalau keluar darah cukup syarat haid. 3 mazhab lain istihadah. Pandangan kedua mazhab Syafi'i istihadah. Jadi dia yang satu-satunya pandangan kata haid. Tu min farjil mar'ati, daripada farah orang perempuan. Min farjil mar'ati. Jadi dalam kitab sebut, bila sebut al-mar'ah sini, masuk sekali al-jinniyah, perempuan betina lah, dia panggil jin betina. Jin betina pun haid juga. Fa hukmuha hukmul adamiyah, maka hukum jin perempuan ni sama macam hukum anak Adam lah. Ni atas pandangan sahih, mana ada khilaf lagi.
Ni atas pandangan sahih, hukum jinnya berdarah tu sama macam hukum anak Adam. Tu. Adapun selain daripada jin, haiwan-haiwan, binatang-binatang, hak tu tak ada iktibar haid pada syarak. Pada lurah ada. Pada bahasa ada. Binatang yang haid ada. Tapi dari sudut syarak, bukannya dia ada semayang puasa bang pun. Tu. Tapi dia akan digunakan bila dia akan digunakan dan akan berfungsi bila taklid. Kalaulah anjing ini haid, saya talak kamu. Sudah. Dah anjing ni haid ke tak? Cari ya. Tang. Contohnya haid. Maka talak. Jatuh. Fungsi untuk taklid hamba mereka dan sebagainya. Sumpah ke? Gitu lah. Dia dapat edah gitu. Habis, selesai. Ala sabilis sihhati. Ni qaid untuk keluar istihadah. Sebab istihadah la ala sabilis sihah. Mana kalau orang keluar tu darah dan cukup syarat dihukum ke haid, mana sihat lah orang tu. Sabilis sihah. Kalau tak cukup syarat atau terlebih 15 hari, maka dia istihadah, mana dia dalam keadaan tak sihat lah tu. Tu. La li'illatin, yakni bukan kerana penyakit, lam tu li ta'lil. Bal idrab intiqali lil jibillah, lit tabi'ah. Kerana tabi'at gitu, tabi'at perempuan. Min ghairi sababil wiladati. Ni qaid yang kedua untuk keluarkan nifas. Kerana nifas tu keluar dengan sebab beranak. Ni min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab wiladah beranak. Tu takrif haid pada hari ini. Jadi haid itu darah yang keluar daripada farah perempuan, sama ada anak Adam ataupun jin, atas pandangan sahih, ala sabilis sihah, atas jalan sihat, min ghairi sababil wiladati, tanpa sebab wiladah. Jadi sekarang ni kita nak tunjuk berkaitan dengan pengiraan tis'u sinin. Jadi kita kena gerak sikit lah. Jadi dalam ibarat banyak kitabnya dia kata apa? Dia kata tis'u sinina. Dia kata lagi. Dia tulis hal ni. Tis'u sinina. Tis'u sinina Melayu kata 9 tahun lah. 9 tahun. Okey. Jadi orang akan silap faham ke mana. Dia kata, kalau kita tak bahas lagi takriban tahdidan, tapi tak apalah, kita masuk sikit lah. Jadi bila tis'i sini ni, dia ada dua pandangan lah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazza', dia kata tis'i sini 9 tahun ni ada dua pandangan. Ada dua pandangan, sama ada takriban atau tahdidan. Takriban atau tahdidan. Patu tahdidan, takriban ni apa? Dekat-dekat 9 tahun. Jadi kalau dia tis'u sini, dia akan beranggapan, sebelum tu takriban ni apa dia biasanya? Biasanya dia akan ibarat gini lah. Kurang daripada sekurang-kurang maha suci. Sekurang-kurang masa suci. Sekurang-kurang masa haid. Sekurang-kurang masa haid 1 hari 1 malam. Okey. 1 hari 1 malam. Ni sekurang-kurang haid. Sekurang-kurang haid. Okey. Sekurang-kurang tempoh haid lah. Okey. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Ni sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci. Jadi bila kita campur 1 campur 15 jadi berapa? 1 campur 15, 1 campur 15 jadi 16. Sama dengan 16. 16 apa? 16 hari lah. 16 hari. Okey.
Jadi takriban ni ialah duna ni bawah lah duna bawah, kurang bawah daripada 16 hari. Sebelum 9 tahun, maka kalau keluar darah, hukum dia haid. Jadi sekarang ni bila tis'i sinin, tanpa kita kata istikmalu tis'i sinin, banyak orang beranggapan kata 8 tahun nak ke 9. Contoh, 8 tahun 11 bulan 25 hari. Tiba-tiba keluar darah pada ni umur ni 8 tahun 11 bulan 25 hari. Lepas tu dia pun kata haid. Sebab apa haid? Oh, sebab dia kurang daripada 16 hari nak cukup umur 9 tahun. Nak sampai 9 tahun. Kalau ikut ni lagi 5 hari atau lagi 5 hari atau 4 hari ni hijrah lagi 5 hari atau 4 hari cukup 9 tahun. Cukup 9 tahun maksudnya masuk 9 tahun, bukan cukup hak istikmal tu kan. Dia akan jadi 8 tahun 11 bulan 30 hari. Hak ni bersama 9 tahun. 9 tahun ni maksud dia awal 9 tahun, bukan cukup 9 tahun ni. Ini awal 9 tahun. Waktu dalam bab 9 tahun ni ada khilaf 3 pandangan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dia kata apa? Dia kata ada 3 pandangan. Pandangan pertama, ni. Pandangan pertama, awwalu tis'i sinin. Tengok. Awwalu tis'i sinin. Ni pandangan pertama. Pandangan pertama awwalu tis'i sinin. Pandangan kedua an-nisfu ba'da tis'i sinin. Pula dah. Ba'da tis'i sinin. Maksudnya 9 tahun 6 bulan. Okey, 9 tahun 6 bulan. Separuh. Yang ketiga, hak ni lah istikmal. Istikmal tis'i sinin. Ni. Istikmal tis'i sinin. Jadi bila kata tis'u sinin mana satu? Awal ke, nisfu ke, 3 ataupun yang ketiga? Hak ni yang mu'tamad. Ni mu'tamad ni. Hak ni yang mu'tamad. Ni tak mu'tamad, ni tak mu'tamad. Dan yang ada tafsir takriban tahdidan hanya nombor 3 sahaja, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. 3 sahaja. 2 dan 1 tak ada istilah takriban tahdidan, tak ada. Yang ada istilah tahdidan dengan takriban hanya nombor 3, iaitu istikmalu tis'i sinin. Jadi kalau kita kata hak ni haid, tak kena lah. Tak kena. Jadi apa dia? Darah fasad. Sebab dia tak cukup lagi istikmalu tis'i sinin yang takriban tu. Kalau yang takriban dengan tahdidan, hak mu'tamad takriban. Yang mu'tamad takriban. Ni hak mu'tamad. Hak ni yang ghairu mu'tamad. Okey. Jadi, macam mana hak sebenarnya? Okey, hak sebenarnya gini. Yang nak pakai haid ni. Ni bagi orang yang mubtada'ah lah biasanya, yang baru mula keluar haid. Ataupun yang baru ada anak ke, akan datang 9 tahun akan datang. Dia pun akan haid juga. Jadi yang nak sabit haidnya bila mana? Bila ni. Contoh. 9 tahun. 9 tahun tu lah. 9 tahun 11 bulan 20 hari. Dia keluar darah warna hitam. Contoh. Haid ke tak? Haid. Baru haid. Sebab lagi 10 hari baru nak cukup 10 tahun. Dalam kitab Syarah Al-Kabir, Asy-Syarhul Kabir, dia sebut istikmalu tis'i sinin inilah dia panggil awwalu 10 sinin. Tu dia sebut secara jelas ibarat tu awwalu 10 sinin. Mana awal umur 10 tahun. Awal umur 10 tahun maksudnya yang nak masuk 10. Tu.
Ni lagi 10 hari nak masuk awal 10 tahun. Jadi dia pun keluar darah. Bila keluar darah sini, maka hukum dia haid kerana kurang 16 hari nak sampai kepada cukup umur 9 tahun yang bersamaan dengan awal 10 tahun. Tu. Tu. Jadi 10 hari lagi. 10 hari lagi nak cukup 9 tahun. Ataupun dia panggil 10 hari lagi nak masuk awal 10 tahun. Ni barulah istikmalu tis'i sinin. Bukan hak tadi tu. Tapi ramai hak mengajar hak tadi. Tu. Tu 9 tahun 11 bulan 20 hari. 9 tahun 9 bulan 20 hari. Kalau keluar darah warna hitam, apa hukum dia? Hukum dia fasad lah. Sebab apa? Jauh lagi. Bulan 10, 11 baru nak masuk awal 10 tahun, lagi 2 bulan lebih lagi. Maka keluar orang darah hitam, walaupun busuk sekalipun, walaupun darah dia, sifat darah dia darah haid sekalipun, walaupun dia pekat sekalipun, dia tetap namanya fasad. Ataupun istihadah. Tu. Senang ya awal-awal ni. Dia haid je, bab haid je, istihadah tak masuk lagi. Tu. 9 tahun 9 bulan 20 hari. Buatlah sendiri. Kalau 9 tahun 11 bulan 11 bulan 15 hari. 9 tahun 11 bulan 15 hari. Lagi berapa hari nak masuk cukup 10 tahun? 15 hari lagi. 15 tu bawah 16 tak? Bawah 16 keluar darah hitam contohnya, haid juga. Tu. Darah hitam ke, darah merah ke, ikutlah. Darah kuning ke, apa-apalah. Menurut pandangan mu'tamad, hitam, merah, coklat, kuning dan keruh, itu warna darah haid. Keruh dan juga kuning, itu darah warna haid atas pandangan asah. Tu. Ni cara kiraan yang sebenar untuk tis'u sinin, ay istikmalu tis'i sinin. Kalau awal tis'i sinin ni, maksudnya awal gini. 8 tahun 11 bulan 30 hari. Hak ni bersamaan dengan 9 tahun. Awal-awal, betul-betul awal 9 tahun, 0 bulan 0 hari. Contoh. Ni awal 9 tahun. Kalau nisfu, sebahagian, separuh dari separuh tahun selepas daripada 9 tahun, makna kena 9 tahun 6 bulan. Dan ke atas keluar darah haid. Atas pandangan kedua. Atas pandangan ketiga, dan ini pandangan mu'tamad, dia macam ni. 9 tahun 11 bulan 15 hari, 14 hari, 13 hari, 12 hari, 11 hari, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup sebelum nak masuk awal ashri sinin ataupun istikmal tis'in sinin, maka keluar darah haid. Jadi yang haidnya ialah start daripada 9 tahun 11 bulan 15 hari, atau 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu. Kalau 16, 17, 18 tak jadi sebab dia tak bawah. Dia tak bawah. Dalam kitab Hasyiah sebut kalau 16 hari tepat pun tak jadi juga. Dia kena bawah juga. 16 hari tepat tak boleh. Dia kena 15 hari lebih dan ke bawah. Baru boleh jadi darah haid kalau dia tu keluar darah. Tu untuk tis'in sinin. Ada soalan? Kalau dalam pendapat Ahmad yang sepuluh kan tak ada pembahasan takriban dia akan bahasa secara kalau pendapat yang tak Maksudnya gini, maksudnya dia orang panggil contoh yang awal awal tis'in sinin kan, 9 tahun betul-betul. Makna atas 9 tahun keluar darah haid. Gitu. Tahdidan ni betul-betul 9 tahun tepat. Jadi kalau keluar darah 9 tahun dan ke atas,
haid. 9 tahun 6 bulan dan ke atas keluar darah, haid pandangan kedua. Istikmal tis'i sinin, dia ada takriban atau tahdidan, khilaf. Imam Nawawi sebut yang kata ada khilaf takriban tahdidan hanya istikmal tis'i sinin. Setakat itulah yang kita bacanya. Lah ada soalan? Lah tak ada soalan. Biar betul ni. Biasa umpat banyak soalan. Hari ni pasal umur dulu. Ada soalan lagi? Itulah istikmalu tis'i sinin. Sempurna 9 tahun. Tu ada soalan dah. Kalau 9 tahun 11 bulan 16 hari tu kan tak kira haid. Lepas tu bila time dia betul-betul keluar darah ikut pandangan muktamad? Lepas tu bila time dia betul-betul keluar haid ikut pandangan muktamad? Gini. Satu lagi saya tak buat contoh. Okey. Bagus soalan. Kita baru teringat. Aduh. Tak payah kemat lah. Malas pegang. Dah lah turun. Okey. Satu lagi Okey. Mana dia? Kena buat lagi. Kena padam semua. Ni kena lukis jadual sikit 9, 28. Banyak pula. 20 lah. 20, 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okey, wah. Sekarang ni dia berumur 9 tahun 9 tahun 11 bulan. Okey. 20 ni maksudnya 20 hari, 19 hari. Kejap. Cepat balik. Gini. 20 ni maksud dia 20 hari lagi sebelum awal 10 tahun. Gitu. 19 ni 19 hari lagi sebelum istikmal tis'i sinin, iaitu awal 10 tahun. Gitu Jadi sekarang ni keluar darah, tiba-tiba keluar darah warna merah pada 19. Keluar 18 sebelum umur istikmal tis'i sinin, keluar 17 keluar, lepas tu stop. Ni darah apa? Darah apa ni? Senyap macam tak tahu. Biar betul ni. Darah fasad dia panggil. Sebab apa? Sebab ni bukan kurang daripada 16 hari untuk istikmal tis'i sinin. Dia kena kurang 16 hari. Kalau keluar darah kat situ baru haid. Okey, ni makna dia fasad. Fasad lah ni. Fasadun. Lagi nak bagi contohnya. Mana tadi? Keluar darah hitam 14, 13, 12, 11. Stop. Darah apa? Hukumnya haid. Sebab apa haid? Sebab dia kurang daripada 16 hari sebelum cukup umur. Ni 16, sekarang ni 14 hari sebelum cukup umur keluar darah dah. 13 hari, 12 hari, 11 hari sebelum cukup umur keluar darah. Darah dia haid. Kemudian 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Berhenti. Apa hukumnya?
Jawapan dia ada fasad, ada haid. Mana fasad dia? Iaitu 17, 16 fasad. Bawah 16 iaitu 15, 14, 13, 12, 11 yang dia keluar ni haid. Tu. Okey. Lagi. 18, 17. Lepas tu darah hitam keluar. Ni darah merah, ni darah hitam. 15, 14, 13. Lepas tu darah merah balik. 12, 11, 10. Berhenti. Apa jawapan dia? 18 hingga 16 itu fasad. Lepas tu ni merah ni 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Tengok tu tu. Berapa dah? Sekali lagi. Mana yang lain senyap 18, 17, 16 haid. Lepas tu? Oh, ni fasad. Tu ni haid. Ni fasad. Ni fasad. Ni haid. Ni haid. Fasad. Ni haid. Betul. Ada yang jawab ni fasad, ni haid. Ni bukan bab istihadah. Dia tak lepas 15 hari lagi. Apa yang istihadahnya? Parok gua. Tak boleh kahwin gitu. Tu jawapan untuk tak boleh kahwin lagi lah. Jadi ni fasad. Sampai sini. 16. Fasad. Ni haid. Haid lah. Okey. Macam mana nak buat? Ni dia punya ni. Had titik ni dia panggil bawah 16 tapi tak sampai 15 ke bawah. Faham tak? 15 setengah ke? 15 8 jam ke? Gitu lah. Hari ke-16 tu dia keluar dia kedua 8 jam. Hari 15 16 jam. Apa yang fasad? Dua-dua fasad belaka. Adakah itu jawapannya? Ada orang lain. Hukum ada khilaf, saya nak bantah okey. Mana? Ni 8 jam ni. Ni maksudnya pemisah 16 ke 15 itu. Maksudnya ni hari ke-16 ni 8 jam, hari 15 tu 16 jam dia keluar. Bersambung lah, bukan putus. Nak kata bersambung. Hari 15, hari ke-16 ke 15. Macam mana? Kalau ni campur jadi berapa jam? 24 jam lah. Lepas tu? Fasad. Jawapannya ialah fasad lah. Berapa fasad? Dia kena bawah 16. Kalau hari ke-16 8 jam, itu hari ke-16. Hari ke-16 dia kena bawah 16. Jadi kalau 24 jam kat sini, baru haid. Begitu. Apa lagi ya? Ada lagi nak tanya? Apa aku nak buat contoh soalan lagi ya? Ikut lah. Apa lagi ya? Mana? 12? 16 ni? 16 ni fasad. Fasad lah. Sebab tak cukup 24 jam. Dia cukup bila campur. Ni keluar daripada dia atas 16. 16 dan ke atas. Bukan atas 16. 16 dan ke atas. Dalam hasiah sebut, kalau tepat hari ke-16 keluar darah, fasad juga. Kalau atas lagi fasad lah. Dia kena 15 jam 15 jam 15 hari 23 jam keluar darah baru haid. Gitu. Dah lagi. Soalan apa ya?
Ada rasa ada lagi ni. Tu lah setakat ingat. Ada lagi soalan? Soalan mesti banyak ni. Yang tu jawab dah. Kalau 9 tahun 9 bulan 16 hari tu kan tak dikira haid. Lepas tu bila time dia betul-betul keluar haid ikut pandangan muktamad, tu lah kita tunjuk contoh tu. Dia kena melepasi bawah 16 hari. Okey, kiraan hari. Boleh buat contoh. Kita nak uji orang yang hadir, dia ni mengaji ke tak? Tu ya. Apa tadi soalan dia? Apa tadi? Apa kiraan hari? Oh, masuk maghrib ke kiraan hari tu? Start kiraan hari tu. Oh, okey. Macam contoh. Oh, maghrib keluar haid 24 jamnya maghrib itu. Itu lah. Oh, demi hak itu. Demi muskil. Okey, sekarang ni bila kita kata haid tu 24 jam. Adakah dia macam ni? Contoh. Maghrib. Cuma ni pembahasan 24 jam belum begini, ni baru bahasan umur tapi tak apa. Dia panggil istitrat lah. Keluar darah yang merah. Ni maghrib. Adakah kena syarat macam ni baru panggil haid sampai keluar maghrib esok? Lepas tu berhenti 24 jam lah. Contoh. Adakah begini saja dipanggil haid? Kalau macam ni panggil haid ke tak? Maghrib. Bukan. Ni kira sehari. Okey, sehari. Sehari. Maghrib sampailah. Ni maghrib hari ni contohnya. Sampailah isyak esok. Okey, sampailah isyak esok. Ni 24 jam ke lebih 24 jam? Lebih 24 jam lah. 25 ke, 26 ke. Jadi haid ni yang 24 jam ni dia panggil istilah dalam bahasa Arab dia dia panggil mukassarah. Mukassarah ni macam ni. Contoh dia mari keluar darah pukul 1 petang. Jadi 24 jamnya ialah 1 petang esok. Begitu. Tak semestinya zuhur tak. 3 petang. 24 jamnya ialah 3 petang esok. Gitu. Dia tak semestinya asar baru 24 jam tak. Ada orang mengajar. Ada orang mengajar. Dia mujtahid mutlak lah. Dia kata macam mana? Dia kata macam ni. Dia kata macam ni. Dia kata seorang perempuan keluar haid pukul 1. Kenapa? Oh ya, hitam kot yang okey. Apa tadi? Kalau keluar darah pukul 1 petang. Ni ada orang mengajar 1 petang. Sampailah keluar, sampailah isyak sat lagi. Bukan isyak esok, isyak sat lagi. Berhenti. Dia kata haid. Sebab apa dia kata haid? Masuk maghrib kan hari baru? Sehari dah. Tu masalah. Tu. Dia sepatutnya 24 jam ialah sampai 1 petang esok. Tu dia panggil mukassarah. Dia beza dengan musafir. Musafir gini. Musafir baru kira macam tu. Musafir, contoh kita nak pergi KL, pergi Sri Petaling. Tu. Jadi kita tolak ke apa? Tolak pukul 8 malam. Okey lah, 8 malam. Sampai bila sana? Sampai subuh, sebelum subuh. Pukul 4 pagi contohnya. Okey, contoh 4 pagi. Subuh sana contoh 5:30 pagi. Musafir, kalau musafir yang ikut syarat apa semua tu, tak lebih daripada 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Okey, macam mana nak kira 4 hari 4 malam? Ni banyak orang tanya. Jadi macam ni, 8 malam 4 pagi. 4 pagi sampai, mana 4 pagi sudah mukim sana lah. Bukan mukim, maksudnya sudah mula sampai destinasi. Bila start 4 hari ni? Daripada pukul 4 sampai pukul 5:30 tak kira sehari lagi. Dia kira start 5:30 subuh ni. Subuh ni sampai subuh esok 1. Sampai subuh lagi 2. Subuh 3. Subuh 4. Sebelum subuh hari keempat ni kena keluar baru musafir. Baru boleh jamak qasar. Gitu.
Dia tak kira 4 pagi. 4 pagi pada 4 hari akan datang, maka kalau keluar sebelum pada tu baru boleh jamak qasar. Tak. Dia kira subuh. Tu. Contoh lagi, 8 malam tolak sampai jam 1 tengah hari. Lama sangat sampai 1 tengah hari. Dalam perjalanan tak ada khilaf, tu musafir lah. 1 tengah hari sampai. Bila nak start kira 4 hari 4 malam, start kira maghrib. Dia subuh dengan maghrib lah. Maghrib sampai maghrib esok 1 hari. Esok lagi 2, esok lagi 3, esok lagi 4. Maknanya sebelum maghrib hari keempat kena keluar baru musafir. Dia sebab dia kurang berapa hari 4 malam. 3 hari 3 malam dia panggil. Itu cara musafir. Jadi antara 1.5 sampai maghrib tu, hak tu boleh jamak qasar tanpa dikira lagi start 4 hari 4 malam. Tapi haid lain. Haid kalau keluar 1 tengah hari sampai 1 tengah hari esok, itu 24 jam. Tu. Dia panggil mukassarah. Silah dia. Kalau terjemah kamu habis cerita mukassarah tu yang dipecahkan. Tu ada soalan lagi? Tu lagi ni. Kiraan umur adakah mengikut takwim hijri? Ya, takwim hijri, bukan takwim masihi. Takwim masihi sesat. Segala hukum hakam dalam Islam hukum hijri belaka, bukan hukum masihi. Hukum hijri belaka. Okey, ada soalan ni? Habis dah ni. Ada soalan ni? Ada hal-hal yang berbangkit ke? Ini tak masuk lagi sehari semalam ke apa ke semua tu. Ni baru kiraan umum. Tapi nak tanya pun tak apa juga. Yang masalah tak Ada dah? tak berkait dengan haid. Tak berkait dengan haid. Tapi ibarat dia. Betul. Wa'ala tak ada Ala masalah tak? Wa'ala kan masalah ala serina kemudian atas keluarga tu ada ala. Itu ada pembahasan khusus tak? Saya ada pernah dengar pembahasan tentang narah kita Syiah. ada betul. Sebab Syiah ni dalam kitab Syarah Faridah Al-Faraid, namanya apa tu? Apa nama dia? Syarah dia tu? Panjang. Umdatul Talib. Syarah Faridah Al-Faraid. Dia panjang nama dia, Umdatul Talib. Syarah Faridah Al-Faraid. Buka dalam bab selawat Faridah, dia syarah situ. Sebab apa tambah wa ala alihi? Kerana nak rad Syiah. Sebab apa? Sebab apa nak rad Syiah? Sebab Syiah dia pegang hadis. Ada satu hadis tu, saya tak hafal lah lafaz dia. Sebab hadis tu yang dia kata jangan bubuh ala kepada ashabihi. Jangan bubuh ala, betul. Jangan bubuh ala kepada nak selawat pada ashabihi wa ahlihi. Mana terus atas ya. Dan ulama Ahlussunnah jawab itu hadis palsu. Hadis maudhu'. Ada belakang dalam Syarah Faridah tu ada disebut. Maka sebab itu Ahlussunnah dia sebut wa ala alihi. Kalau ikutkan memada dah wa alihi. Tak payah sebut dah wa ala alihi. Tapi disebut itu untuk raddan ala Syiah. Untuk rad pandangan Syiah yang berpegang hadis maudhu' yang mengatakan jangan selawat jangan letak ala ke atas alihi wa ashabihi. Hadis maudhu' lah. Bukan sahih. Tu. Itulah. Ada soalan lagi? Tafriq dia pecah masalah lagi, lebih mencabangkan masalah. Kalau fasihah ni sebelum dia itu dia sebut secara umum, lepas tu dia huraikan. Kalau kita kata pecah daripada masalah yang sebelum yang awal tu kan, Faraid tu macam mana? yang kan dia sebut dalam talatan dan disebut fa'al haid tu. Boleh tak kita letakkan sebagai Dia kalau nak ada khilaf boleh, tapi biasanya biasa orang sebut fasihah. Dalam bajuri pun fasihah dia sebut. Sebab dia nak menerangkan benda yang sebelumnya secara umum. Fasihah ni nak memfasihkan perbahasan. Kalau tafriq ni nak pecah lagi. Dia masalah ni dia tak bahas lagi, nak pecah ke mana? Tu. Dia bila dah bahas, contoh dia bahas syarat salah satu syarat sah Fatihah itu ialah contoh kita kata syarat sah Fatihah itu ialah
menyebut segala makhraj huruf dia dengan betul, maka dia nak tafriq. Maka kalau sebut gini tak sah. Kalau sebut gini tak sah tafriq tu. Dia dah sebut dah masalah dia. Tapi kalau umum, nipah istiadah, maka itu baru nak hurai benda yang dia sebut secara umum 3 poin. Itu dia panggil fasihah. Kalau takdir bajuri saya tulis sini. Mana tadi? Fal haidu. Dia kata idza aradta bayana kulli minas thalathati fa aqulu laka al haidu kadza wa kadza sampai habis. Dia punya tafsir dia. Tu. Kalau ikut takwim hijri, darah yang mula dihukum haid itu apabila mula masuk waktu maghrib permulaan hari ke-15 tu ke ustaz. Kalau ikut takwim hijri, darah yang mula dihukum haid itu apabila mula masuk waktu maghrib. Satu lagi. Bagus. Kita lupa tapi orang peringatkan. Kena tulis lagi. Tak balik lagi ni. Aduh. Apa dia tadi? Waktu kita mula malahkan ni. Apa dia ada wifi? Mana dia? Biru mana biru tadi? Hilang biru. Mana biru? Okey. Kita punya sijil lahir. Dia ada apa? Tarikh. Bukan tarikh, hari-hari. Hari ada? Tak tahu? Kita rekod ni. Contoh Selasa. Okey. Lepas tu waktu. Waktu. Contoh ke-12 malam. 12 malam baru rak keluar daripada perut ibu. Lepas tu satu lagi tarikh. Contoh tarikh dia kalau ikut Masihinya, contoh 10 hari bulan 10 2020 contohlah. Kalau Hijri, contoh kita kata 1 Muharram, contohlah 1 Muharram 1444 contohlah. Kita ikut tepat ni. Ataupun 1440 senang. 1440 12 malam. Ni benda penting. Benda penting. Ni tak penting tak apa sebab kita nak bincang bahik ni. Ni penting. 12 malam 1 Muharram. Sebab apa penting? Sebab dia main peranan bab istikmal sinin. Contoh satu masalah fiqh. Budak-budak semayang. Allahu Akbar. Dia contoh budak tu lahir dulu pukul ni. Pukul 2 petang. 2 petang. Contoh sekarang ni dia umur 15 tahun. Tapi baru sikit lah. Pukul 2 sehari 15 tahun. Pukul 2 sehari 15 tahun tahdidan. Maksud bila 15 tahun tahdidan lah. Cukup 15 tahun. 15 tahun cukup umur 15 tahun. Mana awal umur 16 lah. Okey. Sekarang ni dia semayang zuhur. Semayang zuhur pukul contoh 1.55. Dia baru semayang angkat takbir. Umur 15 ni. Sa'i pukul 2, dia akan balik sebagai balik cukup umur. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Semayang lama, Baqarah dia baca. Jadi, dia semayang tu, sampailah lebih atas daripada pukul 2. Atas daripada pukul 2. Tak habis semayang lagi. Maka semayang itu wajib dia kena habis. Dia semayang ke 1.55. Tak habis lagi. Sampai masuk pukul 2 petang. 2 petang 5 minit tak habis lagi. Duduk baca Baqarah ni. Jadi tak habis semayang lagi. Yang asalnya sebelum balik semayang tak wajib. Tiba-tiba jadi wajib sebab balik cukup umur. Balik sebab cukup umur. Jadi yang istikmal tis'i sini sama juga. Dia kira hak ni. Tu masa tu penting tu. Jadi kalau bagi bapak-bapak bila anak tu lahir contoh 1 Muharram 1440 jam 2 petang.
Kita kira siap-siap 9 tahun istikmal tu bila? Contoh kalau untuk perempuan lah, 15 tahun 15 tahun tahdidan tu bila? Tarikh tu sekali dengan masa. Baru sekali kita boleh kabulkan ni pernah keluar mani ke tak ni. Contohlah, pernah keluar haid ke tak? Tak pernah. Sampailah cukup 15 tahun tahdidan. Maka automatik balik dengan umur. Sama juga dalam bab haid ke, dalam bab mana-mana lah yang buluh ni, bab balik ni. Sama juga. Dia tanya apa tadi? Ingat kalau ikut takwih hijri, darah yang mula dihukum haid itu apabila mula masuk maghrib. Dia tak kira maghrib tu. Dia kira gini. Masuk gini. Contoh. Contoh macam mana? Contoh hari ke-17 pukul 2. Allah. Hari ke-17 pukul 2 petang. Mana sekali akan datang tu pukul 2 petang tu awal 20 lah. Okey, awal asar. Okey. 16 2 petang. 15 2 petang. Okey. 14 2 petang. Okey, contoh. Keluar darah sini. Haid tak? Tak haid. Keluar darah sini pukul 16 pukul 16 kurang sikit lah. Pukul 16 jam 1:30 keluar darah. Haid tak? Tak haid lagi. Sampailah dia keluar hari ke-16 jam 4 petang ke atau 3 petang ke, dia kira 15 hari ke atas, bawah 16. Haid tu. Ini orang tak ngajar gini weh. Ini detail dari sudut masa. Mana lagi 13 2 petang sampailah 1 2 petang, esok tu cukup umur. Esok 2 petang tu cukup umur. Itu lah. Tu. Gitu lah. Habis Allah. Ada lagi? Hari 16 pukul 2, bukan pukul 16 kan? Boy, pukul 16 hang ni pun. Ada soalan? Tu takwih hijri lah tu. Jadi kena ambil lah, catik lah hari lahir anak tu. Untuk lelaki pun kena catik, untuk perempuan pun kena catik. Untuk lelaki dari sudut nisbah istikmal 15 sinin tu. Tahdidan 15 tahun tahdidan. Cukup umur. Mana awal 16 tahun dia tak pernah keluar mani, maka dia balik dengan umur. Tu. Begitu juga perempuan catik juga. Untuk apa? Untuk haid ni, takut tis'i sinin takriban dia keluar ke? Cukup istikmal tis'i sinin takriban, keluar dah darah haid. Ataupun untuk istikmal 15 sinin tahdidan. Untuk kalau dia tak keluar haid. Cukup balik dengan cukup umur. Gitu lah. Ala kuliahnya laki-laki ataupun suami ambil peranan, catik lah. Ada sijil lahir dah, tulis belakang dah. Jadi catik lah. Ambil peringatan. Bila yang umur dia kalau keluar darah sini, haid dah. Kalau belum lagi, tak haid lagi. Gitu. Gitu lah. Dah soalan lagi? Bila yang umur dia kalau keluar darah sini, haid dah. Kalau belum, ni baru umur haid weh. Umur haid. Ada soalan lagi? Dia tak faham. Dia kena keluar mana khatang ni boleh ngajak orang. Jangan khatang. InsyaAllah mendatang apa? Tu. Benda ni fardu ain. Tak ada lah. Okey, tak ada. Sudah. Mana nak kritik ke boleh ke? Tu. Aduh lah. Apa lagi? Macam mana? Bawah 16 pukul 2. Mana pukul 3 hari ke-16 tu? Hari ke-3 bukan hari ke-16 gini. Kalau hari ke-16 pukul 2, mana kalau pukul 3 masuk hari ke-15 lah, tapi tak habis lagi 15. Faham? Dia masuk 15 hari 23 jam. Gitu lah. Jadi 15 lah. 15 ke bawah. 16 ke bawah. 2 ke bawah. 3 tu mana kalau pukul 3
Hari ke-16 yang kita catat, hari ke-16 pukul 3, maknanya dia 15 hari 23 jam. Haid lah kalau darah situ. Sebab dia bawah 16 dah. Tapi kalau keluar tepat-tepat pukul 2, 16 dia belum haid lagi. Tu dalam kitab Hasyiah sebut. Sebab dia betul-betul tepat-tepat. Lepas tu berlarutan darah pukul 2.30 baru haid. Right? 2.30, 3, 4 sampai ke sudah. Kalau cukup syarat, haid lah. Ada lagi soalan? Apa lagi? Tak jumpa lah tahun depan ni. Satu je. Istihadah tak payah bahas lagi lah. Sebab dia bukan bab kitab istihadah. Bab istihadah habis cerita lah. Hak ni pun pening dok. Masuk istihadah. Darah. Sebab dia kira 15 hari 23 jam 59 minit. Tu dia. Dia bawah 16 hari. Campur ni menatang apa tadi? 1 hari sekurang-kurang 1 hari, sekurang-kurang 15 hari 15 malam. 16 hari kurang 16 hari. Gitu. Tak silap lah kita Hasyiah Tan Masih yang kata kalau hari ke-16 tepat tu kalau keluar bukan haid lagi. Rasa Tan Masih tak ingat lagi tak apa. Apa ibarat ya. Tak ada wallahu taala alam. A'udzubillah min apa tu? Tahdidan untuk haid 10 tahun ke ustaz? Tahdidan untuk haid. Tahdidan macam ni. Kalau tahdidan. Okey, tunjuk lagi. Kan kita kata tadi takriban tahdidan. Kalau tahdidan macam ni. Kalau atas pandangan tahdidan dia macam ni. 9 tahun apa dia panggil? 11 bulan 30 hari atau 29 hari. Ada 29 ada 30 kan. Ni maksud dia 10 tahun. Betul-betul cukup 10 tahun. Keluar darah waktu ni dan ke atas haid. Kalau atas pandangan tahdidan lah. Mana kalau bawah pada ni tak haid, masih istihadah. Tu kalau tahdidan lah. Tapi tu bukan muktamad lah. Tu. Adakah anda faham? Dah lagi. Haid ni banyak orang minat punya. Tak pernah Kashful ni ikut dapat 30 orang ni. Biasa 10 orang kan. Jadi gila. Lagi bahal lagi gila. Dah soalan lagi? Nak tutup ni? Faham? Okey, selamat. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu. Kelas ni hari Ahad dan Rabu. Kecuali kalau ada yang batal. Ahad Rabu jumpa Rabu pula. InsyaAllah ta'ala sambung pada kata dia. Nama-nama haid pula. Walil haidi asyratu asma'in nazamaha ba'duhum fi qawlihi haidun fasun haidun nifas tu jatuh dah. Haidun nifasun dirasun tamsun a'saru dhahkun irakun firakun tamsun akbaru. Gitu wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.